guna pula cara lain. Biarlah mereka nak hack saya, kita guna cara lain pula. Nak buat macam mana saudara? Boleh dengar ke saudara? Facebook, sila bagi respon loud and clear dan sebagainya. Instagram, alhamdulillah, dengar ya. Di Facebook. Aduhai, nak buat macam mana saudara? Aduh, mereka ganggu. Tak apa saudara. Mereka ganggu, kita teruskan. Kita terus. Show must go on. Boleh dengar saudara Hanif apa semua. Kalau dengar, saya bersimpatilah dengan kawan-kawan dalam Facebook yang mereka hack. Nak buat macam mana? They trying their very best to do that. Tak apa, buatlah apa pun. Saudara, kita ada Tuhan, saudara. Jangan risau. Kita ada Tuhan. Kalau mereka nak buat pada kita, ganggulah, buat macam mana pun. Tak apa. Saya tak risau. Jadi saudara, Jekom nak buat macam mana saudara? Jadi jangan lagi saudara. Bila saudara berinteraksi dengan saya akan berterusan. Saya tak akan nanti, saya akan cari jalan supaya kita dapat berkomunikasi. Ya, saudara Samsuri, terima kasih. Jadi diputus-putuskannya, ganggu. Baik, kita meneruskan pencerahan saya tentang kedudukan apa yang berlaku hari ini saudara. Saya amat kecewa sebenarnya. Saya amat kecewa kerana tersiar dalam Malaysia kini tentang kenyataan Mak Lampir Zuraidah. Dia kata Agong boleh dapatkan penjelasan sebelum keluarkan kenyataan. Mak bapak dia nak mengajar pula raja saya. Engkau ni siapa sebenarnya? Sebab dia kata dalam kenyataan, dia katanya kenyataan dikeluarkan istana berhubung cadangan pembatalan Ordinan Darurat 29 lalu adalah tidak wajar. Who are you? Anda siapa yang mengatakan tidak wajar kepada Duli Yang Mulia Pertuan Agong? Ini yang membuat saya sensing lengan ni. Kalau ada berdekat-dekat dengan saya, memang pelempang saya bagikan. Dia kata Yang Pertuan Agong perlu menurut nasihat kabinet, kerana kebanyakan perkara boleh mendapatkan penjelasan apa semua. Ini negeri ni pemerintahnya Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Yang kamu parah sangat apa dia, tak layaklah kamu jadi menteri. Astagfirullahalazim. Saya tak faham kalau orang begini. Mereka yang membuat kenyataan-kenyataan seolah-olah nak menghina raja. Dia dalam satu kenyataan dia kata ini raja berperlembagaan di mana raja perlu mendapat nasihat kabinet dan Perdana Menteri tentang apa saja. Bapak kamulah. Geram saya. Saya terus terang. Jadi sebab itu warga Ampang, kita yang cinta damai, yang kasih dan sayang pada Duli Yang Pertuan Agong, pastikan pilihan raya akan datang tak ada tempat untuk kita bagi pada Mak Lampir ni. Bila menghina raja begitu sekali. Dan ini keadaan tak boleh kita maafkan. Dia kesal daripada itu, rakyat memang kesal. Jadi saya nak katakan, jangan sampai Duli Yang Mulia Pertuan Agong murka kali kedua. Jangan murka sekali lagi. Dan jangan kamu ingat, kamu jadi menteri, kamu lebih besar. Dengar ini pandangan daripada peguam mana pun, dia kata bahawa Duli Yang Mulia Pertuan Agong kena dengar nasihat daripada menteri, nasihat daripada kabinet. Apa benda lah kamu cakap? Ini pelantikan kamu, tu Agong yang buat. You won't be there lah. Anda tidak akan menjadi menteri lah kalau tidak ada restu daripada Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Sedar diri lah. Ya, saya marah sangat-sangat. Sebab saya cakap terus terang, kalau mereka mengusik Agong, mengusik raja-raja saya akan bangun. So, saya tak boleh terima. Apalah salah Duli Yang Mulia Pertuan Agong yang kamu baginda bertitah, duka cita atas kerana seolah dibelakangkan. Sebab baginda dah cakap begini buatnya. Pergi ke parlimen, bincangkan benda ini, cari jalan. Lepas itu barulah dibubarkan ataupun dihentikan proklamasi darurat ini. Kena bawa pada baginda. Tak ada masalah. Yang kamu nak serang pula Agong apa hal pula? Kerana kamu nak membodek ini Perdana Menteri, itu kamu punya hal. Jangan usik Agong, sudah. Sedar dirilah. Saya peduli apa walaupun kamu menteri. Apa dia kata, jika anda dengar dengan cermat apa dia katakan, perkataan demi perkataan. Dia tidak berkata apa-apa tentang ordinan. Dia kata kabinet telah membatalkan ordinan. Jadi itu keputusan kabinet katanya. Saya geram saya tengok benda tu. Menyirap darah saya. Jadi sebab itu saya malas nak layan Mak Lampir ni.
Sebab saudara kena ingat, kenyataan media di istana, kenyataan media di istana, Khamis lalu, dia kata bukan saja mendedahkan bahawa Tuanku Pertuan Agong belum pun memperkenankan pembatalan semua ordinan darurat sebagaimana dakwa Menteri Undang-Undang. Tapi jelas telah menitahkan supaya semua ordinan, baginda menitah semua ordinan tersebut hendaklah dibahaskan dan diungkaikan di Parlimen sebagaimana peruntukan 150 dalam kurungan 5. Jadi kalau kamu tak baca, kamu tak tengok dari perlembagaan, jangan cakap sembarangan. Memanglah kamu sedap jadi menteri kat situ. Saya memang geram sangatlah kalau orang ni, sebab kita lihat saudara, kerajaan Perikatan Nasional lain tak boleh cuba nak mempertahankan diri. Kerana dia tak meneraka lah, apa yang mereka laku mengikutkan perlembagaan lah. Jadi kononnya perkenan yang Pertuan Agong tak diperlukan, baru dah bagi nasihat. Jadi saya kata dalam kadang-kadang begini, jangan. Saya tahu, saya mendengar, saya melihat, menonton jawapan-jawapan yang diberikan kepada istana. Jadi bagi saya lah, jangan lakukan penghinaan lah kepada raja-raja Melayu. Tolong, jangan mencari masalah dengan warga bangsa kita. Jangan mencari masalah dengan warga Melayu. Saya haraplah anda yang bergelar menteri ni, anda berapa lama sangat Agung kekal, Sultan kekal di istana. Anda setiap tak 5 tahun, kalau rakyat tak pilih, uyup, hanyut. Tapi saya tunggu masa lah. Tunggu masa. Bila waktunya anda berada dalam kekalahan nanti, waktu itu nanti lebih teruk lagi saya serang. Bukan nak balas dendam, tapi nak mengajar. Supaya 10 tahun, 20 tahun akan datang, generasi kita dapat tahu bahawa adanya rakyat yang cuba menghina raja dan disonsong. Jadi saya mengajak rakyat, saya mengajak teman-teman, kita harus berusaha. Tak apalah tu saudara Ramesh, ni Jekong masuk, dia kacau sana, kacau sini. Buatlah. Tak apa, sebab hayat mereka pun tak lama. Tak lama hayat Jekong ni. Kalaulah mereka berusaha memberi penerangan yang baik untuk rakyat, kita pun suka mereka. Jabatan ini ditubuhkan daripada zaman Allahyarham Datuk Iko Nasir dulu. Jabatan apa yang dipanggil dulu tu, jasa, untuk memberi penjelasan kepada rakyat. Tapi kalau ini digunakan untuk politik, untuk mencerca atau untuk menahan orang daripada cakap benar, itu sudah lari daripada sasaran. Jadi Jekong ni kerja dulu. InsyaAllah kalau anda bekerja dengan baik, berkhidmat dengan baik, perkhidmatan anda pasti akan disambung. Kalau yang memerintah nanti Kerajaan Barisan Nasional, kata Kerajaan UMNO ke, tak pernah zalim pada rakyat, jangan risau. Buat kerja dengan baik-baik. Tapi kalau batas tak malu, orang buat pencerahan, kamu ganggu sana, ganggu sini, kamu masuk sana, masuk sini. Macam ikut perangai Mak Lampir, Sanggah Agung pula tu. Konon kamu hebat sangat. Jadi ini tak menepatilah saudara. Itu yang saya rasa sudah sampai masanya kita jelas ya. Saya bukan apa, saya nak menyantuni juga kenyataan daripada kawan-kawan kita macam Pok Jis. Pok Jis dia hantar pada saya. Dah 2 malam sebenarnya, tapi malam ni saya nak santun juga. Dia kata, Assalamualaikum tu. Dia kata, saya ahli UMNO akar umbi dan merasa kecewa dengan sikap ahli-ahli Parlimen UMNO yang masih tidak mahu menarik diri daripada kerajaan. Ini Pok Jis hantar ni. So dia kata cakap beberapa balik dan cuba mengelirukan ahli-ahli akar umbi. Jadi dia bertanya pada saya, kenapa begini? Kenapa ahli-ahli UMNO tidak lagi sedar diri dan tidak mau berubah? Ini kenyataan daripada Pok Jis. Jadi sedangkan katanya bila datang musim pilihan raya, baru nak cari akar umbi. Bila musim pemilihan parti dan sebagainya, anda pergi jumpa Pak akar umbi. Oh, cerita itu, cerita ini. Sebenarnya akar umbi tak pernah berubah. Kesetiaan pada parti jelas kekal. Akar umbi tidak pernah langsung lari daripada perjuangan. Kenapa anda yang sudah mempunyai jawatan lari dari perjuangan? Sebab dia kata, saya rasalah kalau inilah sikap kepimpinan UMNO, sukar untuk kita nanti untuk memenangi pilihan raya akan datang. Itu kata Pok Jis. Kemudian saudara Ghazali Kadir. Saudara Ghazali Kadir juga kata, dia kata jika pemimpin yang dapat kuasa tapi sudah hilang jati diri bila dapat kuasa, hingga lupa asal usul serta ibu kandung mana yang beri susu, makan minum serta menimangnya hingga ke tahap tinggi, tapi bila dapat ibu baru yang beri tempat dan kuasa terus lupa diri. Ini si tenggang. Boleh kita umpamakan menteri-menteri ni yang daripada UMNO ni setenggang, kacang lupakan kulit. Saudara Ghazali Kadir, beliau memberi itu dengan memberi imbalan bahasa. Kemudian
Ini sedap juga pandangan sahabat saya, Cikgu Yahya. Saya panggil dia cikgu walaupun dah pencen. Cikgu Yahya. Dia masih lagi bermain dengan bidalan. Jangan dipagar nio yang condong. Memang saya pun, tadi pun ada satu orang telefon saya daripada Kota Baru. Dia kata, kenapa Tok menyanyi lagu Jangan Dipagar Nio Yang Condong? Itu nyanyian Syekha. Saya kata, saya tak menyanyi. Saya mengutarakan balik maksud-maksud di sebalik yang tersembunyi dalam lagu Jangan Dipagar Buah Yang Condong. Kerana buahnya jatuh ke laman orang. Inilah untung nasib UMNO. Bila ada pemimpin yang condong. Jadi bila pokoknya condong, buah yang UMNO dapat itu jatuh ke orang lain. Ini merupakan, kata saudara Cikgu Yahya Abu Hashim, dia kata ini perbuatan yang sia-sia. Dia penat saja buat pagar, tak payah dipagar dah. Jadi jawapannya dia kata, tebang aja pokok tu. Kerana kita khawatir nanti kalau pokok tu tumbang, 4 rumah orang pula dah condong. Jadi kalau pokok kelapa itu tumbang, kena ribut, kena rumah. Jadi akhirnya UMNO disalahkan. Begitulah juga pemimpin UMNO yang bersubahat, yang terpalit, derhaka kepada Duli Yang Maha dan Agung, dan yang tidak menghormati keluhuran perlembagaan. Jangan salahkan orang lain jika mereka gagal mentadbir negara dengan baik. Jadi Cikgu Yahya ni kata, nah, ambil duit 20 sen, pergi main jauh-jauh. Itu aja layan kita. Kalau menteri yang asal daripada UMNO ataupun ahli parlimen daripada UMNO yang tak mau lagi keluar daripada kerajaan sekarang ni, seronok dalam keadaan yang mereka berada. So kalau dia datang jumpa kita, kata, anak yang 20 sen Yang Berhormat, jangan kita bersikap dia kurang sopan. Kita panggil dia Yang Berhormat lagi. Yang Berhormat, ini 20 sen, pergi main jauh. Itu aja layan mereka. Kalau mereka datang ke kawasan kita, saya yang di akar umbi, mereka datang, sama ada saya nak minta maaf lah batas ketelanjuran, mungkin saya silap dan sebagainya. Ambil duit 20 sen, Yang Berhormat, ini 20 sen, pergi main jauh-jauh. Artinya, you are not qualified to be my friend. You are not qualified to be respected by me. Anda tidak mempunyai keabsahan untuk saya menghormati anda. Sebab ternyata anda lebih sayangkan jawatan dan sebagainya. Itu kita kena jelaskan saja. We must break. Kita mesti berani untuk mengatakan without fear of favor. Jadi kepada MP-MP UMNO ni yang berserta menteri, jangan permainkan akar umbi. Saya nak ingatkan, jangan sesekali mempermainkan akar umbi. Sebab akar umbi tak lari. Anda satu ketika akan kembali balik kepada akar umbi. Waktu itu anda akan meminta daripada akar umbi, meminta bantuan, meminta sokongan. Tahulah langit tinggi dan rendah. Sebab saya tengok, saya nak santun juga dulu sebelum kita masuk dalam bab yang penting lagi. Sementara nak melayan lagi jekom-jekom dengan caw kita ni. Ini kenyataan daripada Saudara Ahmad Sofi. Dia kata kemenangan Pakatan Harapan dulu adalah daripada mandat rakyat. Betul. Kerana rakyat ditipu, rakyat difitnah dengan hasutan fitnah dan sebagainya. Jadi bila mereka mempunyai ahli-ahli parlimen campuran yang tipis, dan di saat mereka memerlukan kita, dan UMNO berlapang dada memberi bantuan, menghulur sokongan, tapi akhirnya UMNO dikhianati. Sebab itu dia kata dia minta saya beri pencerahan. Saudara Ahmad Sofi, saya nak bagi tahu UMNO ni berlapang dada. Pimpinan UMNO, Presiden UMNO, sebab beliau tidak minta jawatan apa-apa pun, tak apalah. Sebab ini pilihan rakyat. Rakyat dah memilih waktu itu Pakatan Harapan. Bila Pakatan Harapan terkubur, wujudkan pula Perikatan Nasional. Okeylah, carry on lah. Ingatkan kita berlapang dada, kita ingatkan baik. Rupanya serigala berbulu ayam. Mereka ni bukannya orang yang boleh dibuat baik. Tak boleh dilayan dengan baik. Sebab itu saya lihat saban malam, saya bukan mencerca. Saya nak bagi tahu, bukan saya nak menghasut. Saya tidak nampak bibit-bibit keikhlasan kepada mereka. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan agenda saya, Saudara Rizal Endau. Dia kata dia memberi peringatan kepada ahli-ahli parlimen ataupun ahli Dewan Negeri, terutamanya yang berstatus menteri. Jangan permainkan ahli akar umbi. Kerana jika kami dipermainkan, kami akan pasti tahu mempermainkan anda satu ketika nanti. Jadi beliau amat mengharapkan, saya dah sampaikan pada Datuk Seri Presiden, dia kata dia mengharapkan agar Datuk Seri Presiden pilihlah mereka yang terbaik, yang tidak pernah cuba memperbodoh-bodohkan ahli akar umbi untuk PRU 15 akan datang. Ini kerana kita tak mahu calon daripada UMNO tidak diundi oleh ahli akar umbi.
Jangan ingat pemikiran ini hanya daripada saya sebagai seorang ahli akal umbi saja. Tapi ini adalah kenyataan daripada seluruh pimpinan ahli akal umbi UMNO di cawangan-cawangan dan juga di bahagian-bahagian. Itu pandangan daripada saudara Rizal Ndau. Sabar saudara, saya akan beri pencerahan sedikit lagi. Kemudian saudara Muhammad Adam juga dia mengatakan kepada saya, dia kata mohon pencerahan, mohon komen dalam live saya. Dia kata jujur saya katakan, saya menitiskan air mata bila Datuk Seri Najib sendiri dalam PC terakhirnya berkata MP-MP UMNO tidak menyokong Maidin tapi masih tetap menyokong Perikatan Nasional. Minta penjelasan daripada saya, minta pencerahan. Sedangkan PAU yang lalu akal umbi dah tetapkan serta bersetuju kita tarik sokongan kepada Perikatan Nasional. Selewat-lewatnya pasal 1 Ogos. Jadi dia bertanya kepada saya, why it happen? Kenapa? Mohon pencerahan. Saya kata tunggu sekejap lagi. Ada jawapan daripada Presiden. Jadi dalam keadaan begitu saya bersetuju dengan pandangan daripada Tan Sri Syaril Samad. Orang lama dalam UMNO. Orang yang lama berjuang. Beliau pernah jadi sisa politik kepada Perdana Menteri Allahyarham Tun Hussein On. Beliau juga pernah menjadi sisa politik kepada Tun Dr. Ismail. Dan menjadi ahli parlimen sekian lama, menjadi menteri. Dan kenyataan Tan Sri Syaril, saya hormat orang yang ada pendirian, yang ada ketegasan, yang ada perjuangan. Tan Sri Syaril dia kata sudah tiba masanya UMNO tinggalkanlah kerajaan Perikatan Nasional. Ini semalam dia keluar kenyataan. Jadi masa untuk UMNO tinggalkan kerajaan Perikatan Nasional sudah tiba. Kerana selepas kesilapan demi kesilapan yang dilakukan oleh kerajaan. Dalam catatannya dalam Facebooknya, bekas ahli parlimen Johor Bahru itu mendakwa bahawa jawatan timbalan Perdana Menteri serta menteri-menteri tidak cukup untuk menghalang Perikatan Nasional merosakkan sistem kenegaraan ini. Jadi walaupun kita disuapkan dengan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, jawatan menteri apa semua, it's not enough. Kerana mereka terus merosakkan sistem kenegaraan ini. Tambah pula lagi tindakan pihak berkuasa menghalang ahli parlimen memasuki bangunan parlimen semalam katanya merupakan satu perbuatan yang amat memeranjatkan dan menimbulkan banyak persoalan. Macam saya katakan malam tadi lah, malu kita satu dunia tengok dekat CNN. Subuh tadi saya tengok dalam CNN, dia mengatakan bahawa Malaysians lawmaker is forbid, tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kawasan parlimen. Malu kita saudara. Jadi dia kata bila saya semak aplikasi MySejahtera, ini kata Tan Sri Syaril Samad, untuk melihat bangunan parlimen sebagai hotspot, dilaporkan hanya ada 4 kes positif COVID sepanjang tempoh 14 hari lalu dalam jarak 1 kilometer dari bangunan itu. Jadi sudahlah parlimen ditangguhkan mesyuaratnya hari Isnin. Sepatutnya mesyuarat khas bagi hari kelima supaya bolehlah dilaksanakan tugas Dewan Rakyat untuk mengungkaikan proklamasi darurat dan membatalkan ordinan-ordinan darurat. Tapi tidak dapat terlaksana. Jadi sekiranya arahan itu dilakukan oleh Jemaah Menteri, maka tindakan itu juga seakan-akan memperlekehkan peranan berperlembagaan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Jadi semuanya atas arahan Jemaah Menteri. Apakah semua itu arahan Jemaah Menteri? Jadi Jemaah Menteri yang sama yang meremehkan peranan perlembagaan, tapi setelah mengepung bangunan parlimen, boleh pula dibenarkan katanya. Ahli-ahli PAC, jawatan kuasa kira-kira wang negara, parlimen, untuk masuk ke kawasan bangunan parlimen. Rupanya semalam ahli-ahli parlimen tak bagi masuk, tapi jadi jawatan kuasa boleh masuk, boleh bermesyuarat. Jadi keadaan begini, kamu tak boleh tutup bangkai gajah dengan selai daun lalang. Jadi sebab itu dia kata sudah sampai masanya UMNO menarik diri. Dan ini jawapan saya, bila laut bergelora, kapal di darat pula yang karam. Kerana saudara, ni masuk ni, masuk Gear 5. Petang tadi, Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengadakan mesyuarat tergempar yang menurut Presidennya Datuk Seri Zahid Hamidi adalah untuk memperhalusi pendirian dan tindakan parti dalam menepani situasi politik semasa. Saya dah cakap semalam bahawa Datuk Seri Presiden ni tak boleh buat keputusan tergopoh-gopoh. UMNO ni parti yang tersusun. Ada meeting dulu melalui Biro Politik, kemudian diangkat ke jawatan kuasa pengurusan parti. Kemudian barulah dibuat dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Jadi dah lengkap semua tu. Bila dalam keadaan lengkap begini, adakah mesyuarat Majlis Tinggi? Buatlah keputusan.
Beliau tidak mengarahkan. Sebab itu hari ini dalam mesyuarat hari ini dipanggil semua, termasuk penasihat parti dan Barisan Nasional. Itu pengurusi Majlis Penasihat Barisan Nasional, Datuk Seri Najib juga ada. Penasihat pengurusi lembaga Majlis Penasihat UMNO yang Muhammad Malik Teguh Razali juga diundang sama. Begitulah beliau menyantuni bahawa ini bukan pandangan beliau seorang. Ini suara ramai. Sebab keputusan besar sebegini tak boleh dilakukan secara sendirian. Dia tidak mahu menunjukkan sikap sebagai seorang yang diktator. Bukan zaman dulu-dulu, 22 tahun dulu. Apa dia cakap, itulah undang-undangnya. Datuk Zahid tidak. Dia dengar. Walaupun dia ditomah macam-macam. Dan ramai juga bila dia ada pengumuman semalam, bila Sesat Agung mengatakan bahawa akan diadakan mesyuarat Majlis Tinggi UMNO petang tadi, pukul 4 tadi, ramai menduga tentulah agenda utama yang dibincangkan adalah soal ahli-ahli parlimen yang terus-menerus memberikan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi pada hari Istana Negara mengeluarkan kenyataan media berhubung rasa duka cita sifat duka baginda Pertuan Agong, berhubung pembatalan ordinan darurat, situasi negara, politik negara agak panas. Tapi Datuk Seri Zahid Hamidi dia hanya mendesak agar ahli-ahli Parlimen UMNO menghentikan sokongan sejajar dengan kehendak daripada Perhimpunan Agung UMNO pada 1 Ogos. Jadi dan juga menggunakan keputusan daripada Majlis Tinggi pada 7 Julai. Malangnya, seruan daripada Datuk Seri Zahid ini langsung tidak diindahkan oleh ahli-ahli Parlimen yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Malah mereka bersama-sama bersatu hati menolak seruan Presiden dan menyatakan sokongannya kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi kesan daripada itu ada pihak menyatakan seolah-olah bahawa ahli-ahli Parlimen terbabit menampakkan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi tidak mempunyai wibawa untuk memimpin sebuah parti keramat ini. Orang tuduh macam-macam lah, tapi dia sabar. Dia diam, dia kata okey. Dia ada pula mahu agar UMNO jangan, itu dia kata. Ada pihak pula dia mahukan agar UMNO jangan seperti lautan yang bergelora, kapal di darat pula yang karam. Kononnya di tengah laut itu diumpamakan bergelora, di daratan ini rumah UMNO dia, UMNO pula yang karam. Itu kata mereka. Jadi dalam keadaan begini, dan saudara, hari ini genaplah 20 tahun hari kelahiran Puteri UMNO. Jadi mengambil sempena hari lahir Puteri UMNO. Yang begitu muda, tapi Puteri UMNO ni bersemangat. Sebab itu saya katakan, ini adalah pimpinan masa hadapan negara, Zahidah Khalid. Jadi dalam keadaan begini, saudara, kita juga Datuk Seri Zahid menyantuni apa yang jawapan daripada Datuk Zahid, Datuk Najib. Orang tuduh dia macam-macam. Dia kata kalau nak tahu dia sokong tak sokong, dia kata bawalah ke Parlimen, buat undi, barulah tahu saya sokong ke tak sokong. Itu cara Datuk Seri Najib menjawab. Sebab dia kata SD ni tak pakai. Sebab dia geram. Beliau geram mendengar adanya kata 40 orang ahli UMNO menyokong Tan Sri Muhyiddin. Konon-kononnya bahawa semua dah bersetuju. Dia kata tak betul. Tapi kalau tak percaya, bawalah undilah di Parlimen, baru dapat tahu. Saudara kena ingat, saudara, ya, sewaktu yang Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, ia adalah atas kepercayaan. Perkara 43 atas kepercayaan bahawa kepercayaan baginda bahawa Tan Sri Muhyiddin boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Parlimen. Saya dah bercakap semalam kemarin. Tapi perkara itu dah setahun lebih tak berlaku. Tak ada berlaku. Jadi seharusnya Tan Sri Muhyiddin membenarkan agar usul undi percaya dilaksanakan. Ini tidak berlaku. Makalah wajar rakyat berasa wujudnya ketidakwajaran Tan Sri Muhyiddin untuk terus memegang jawatan Perdana Menteri. Sebab ini tidak dibawa, tidak mendapat keabsahan. Dan hari ini, di saat belum lagi UMNO nak bersidang, saya melihat jago wira UMNO, orang Lenggung, orang Perak yuk. Lenggung itu Datuk Yang Berhormat Dr. Syamsul Nasarah mengumumkan secara terbuka melalui satu peristiharaan bahawa beliau meletak jawatan sebagai menteri. Bukan mudah, saudara. Bukan jawatan timbalan menteri, full minister, menteri penuh, dia sanggup meletak jawatan. Katanya, ini ikut dengar kenyataan dia. Dia kata
Pertama, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri kerana saya diberikan peluang berkhidmat sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Dan pastinya pimpinan UMNO yang mencadangkan saya sebagai Menteri Kerajaan Persekutuan. Dia tahu, dia sedar bahawa tentunya ini datang daripada cadangan daripada UMNO. Jadi dia kata mengambil kira beberapa keputusan dan pendirian parti sebagai ahli UMNO yang patuh dan setia pada parti, saya dengan ini meletak jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri Kerajaan Persekutuan. Artinya menghormati kehendak UMNO. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan kepada semua warga Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Tumpuan saya selepas ini ialah memberikan fokus kepada tugas sebagai ahli Parlimen Lenggong dan membantu memperkuatkan parti dalam menghadapi situasi politik yang semakin mencabar. Syabas Wabi. You win my heart. Walaupun banyak orang kata bahawa Datuk Samsul Nasara ada waktu pertemuan dia diwujudkan dia di Wisma Tentera itu hari malam tu konon ada 40, termasuklah Datuk Samsul Nasara. Saya tak yakin sebab beliau beberapa kali berjumpa dengan saya, dia tetap ikut, dia tak akur kepada kehendak parti. Dan inilah sepatutnya jadi amalan, jadi pegangan kita sebagai warga UMNO. Kita tidak lari daripada perjuangan. Apa yang parti putuskan kena ikut. Kita tak akan meletakkan kepentingan diri. Sebab itu waktu beliau menjadi menteri dulu, saya ni dah kacau pula saya menginstruksikan. Tak apa, saya sabar. Waktu Dr. Samsul Nasrallah menjadi menteri yang jaga tenaga semua tu, beliau Dr. Samsul Nasrallah masa menjadi menteri tenaga, dia bagi okey kalau kerana dalam keadaan Covid begini 6 bulan. Dia kata bagi moratorium. Jadi kalau tak bayar bil elektrik pun, elektrik tidak akan dipotong. Itu pemimpin yang menjiwai kehidupan rakyat dan memberi potongan lagi terhadap bil elektrik, tarif elektrik. Cara kita menangani rakyat yang susah. Beliau dapat menyelami hati naluri rakyat. Dan hari ini mesyuarat Majlis Tinggi UMNO secara maya telah diadakan. Dia bukan secara berdepan bersemuka. Memang mereka nak memerangkap UMNO ni, saudara. Nak buat dia kononnya dibuat apakah secara maya atau bersemuka. Kalau bersemuka, maka UMNO ini akan terperangkap dalam SOP dan sebagainya. Tapi Datuk Seri Presiden tahu dia buat secara maya. Jadi menurut Presiden UMNO, kita baca, saya nak baca benda ni supaya kita faham, biar berulang-ulang pun dengar hayati tiap-tiap bait-bait yang dilontarkan oleh Datuk Seri Presiden. Dia kata bahawa UMNO memilih untuk mengambil pendirian berpihak kepada Duli Yang Maha Mulia dan di-Pertuan Agong. UMNO memilih. Kita bukannya keputusan kita buat ini, kita berpihak pada Agong dan tidak akan mempertahankan kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Mahyadin yang ternyata gagal di mata rakyat selaras dengan pasal 3.3 Perlembagaan UMNO. Ni saya. Ni Perlembagaan UMNO pasal 3 perkara 3 Perlembagaan UMNO yang kita mempertahankan Raja-Raja Melayu. Jadi kenyataan terbaru Perdana Menteri hari ini tidak menjernihkan masalah, bahkan menyerahkan kekhilafan kerajaan yang jelas telah menyanggah titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong, malah mempersendakan baginda yang hakikatnya sudah beberapa kali menitahkan untuk semua ordinan darurat dibahaskan dan diungkaikan sebelum 1 Ogos. Teruk sangat ni kena ganggu. Mungkin roh Mahyadin dia tak tenang, kena kacau. Memang begitu saudara. Mereka ganggu pula dekat Instagram. Begini saudara, ganggu Instagram lagi Facebook. Kalau ganggu Instagram lagi Facebook, ganggu Facebook lagi kat Instagram. Jangan risau. Lagi balik, patah balik. Saya dah nampak ni mereka ganggu. Tak apa saudara, ini urusan mereka, kerja mereka. Datuk ada channel lain ke? Pergi ke Facebook, Bandi share ke Facebook. Aduh, saya nak hubung pun tak boleh. Jadi menurut Datuk Zahid Hamidi, dia kata kenyataan terbaru Perdana Menteri hari ini tidak menjernihkan masalah, bahkan menyerahkan kekhilafan kerajaan yang telah menyanggah titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, malah mempersendakan baginda yang hakikatnya sudah beberapa kali menitahkan untuk semua ordinan dibahaskan dan diungkaikan sebelum 1 Ogos lagi.
sejajar dengan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Ya? Jadi, bagi menzahirkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Kebawah Duli Yang Berhormat Agung, maka Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebulat suara bersepakat untuk menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional dan Tan Sri Muhyiddin. Jadi bukan tarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin saja, kepada kerajaan sekali, total. Jadi tak sokong dah Tan Sri Muhyiddin dan tak sokong jugalah Kerajaan Perikatan Nasional. Ini jelas Presiden punya kenyataan. Jadi Tan Sri Muhyiddin mesti mengambil tanggungjawab atas segala kegagalan dan keingkaran kerajaan pimpinannya yang menyanggah titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong dengan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri secara terhormat. Itu tuntutannya. Jadi ini sial lah saya tengok kat Instagram. Nampak macam mana saya lihat teman-teman dekat Instagram ni. Sekejap saya nak perbetulkan balik mereka teman-teman kita yang dekat Instagram ni. Mana nak tahu, itulah keadaan mereka mengganggu kita saban hari. Aduh, buatlah, tak apa. Waktu kamu berkuasa, kamu buatlah. Okey. Tu di Instagram boleh kacau saudara. Tapi tak apa, saya cuba betulkan balik. Tu keadaannya. Ya. Jadi surat akuan ahli-ahli parlimen yang mencukupi angka bagi menzahirkan penarikan sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri telah pun dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Tuan Agong, sekaligus menunjukkan kepimpinan beliau sudah hilang keabsahan selaku ketua kerajaan. Daulat tuanku. This is the best. Inilah caranya Presiden UMNO yang selama ini orang kata tak ada telur. Dia orang kata tak ada batu play. Maaf cakaplah. Saya bukan mencarut ya, tapi sekarang saya nak pulang paku buah keras kepada mereka yang menuduh sebarangan selama ini. Presiden kita ni dia perhati satu persatu. Dia tidak gopoh gapah. Jadi sebagai Presiden UMNO, sebagai pengurusi Barisan Nasional, tindak tanduknya mestilah dilihat matang. Sebab itu saya kata UMNO ni bukan parti yang sembrono. Bukan boleh buat keputusan begitu-begitu. Dia mesti ada ada tomah dinahnya. Jadi dalam keadaan begini, ada orang tanya saya, berapa ramai yang bersama dengan Datuk Seri Presiden yang menarik sokongan? Saya katakan setakat ini adalah sebagaimana yang saya cakapkan semalam malam, 14 orang. Tapi ada lagi 7 orang lagi tu yang belum menyatakan sejelas-jelasnya. Yang 14 ini, saya baca saja. Pertama-tama sekali, bosku, Datuk Seri Najib, Ahli Parlimen Pekan. Datuk Azrina Osman, Ahli Parlimen Pengerang. Datuk Muhammad Nizar Zakaria, Ahli Parlimen Parit. Saudara Datuk Aziz Abdul Rahim, Ahli Parlimen Baling. Tan Sri Noh Umar, Ahli Parlimen Tanjung Karang. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sendiri daripada Parlimen Bagan Datuk. Datuk Ahmad Nazlan Idris, Ahli Parlimen Jerantut, yang kalau saya ingat beliau meletak jawatan sebagai pengurusi lembaga Getah Malaysia. Kemudian Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, Macang Kelantan, yang awal-awal dah bagi tahu. Kemudian Yang Berhormat Mulia Tengku Razak Hamzah, of course dah 3-4 bulan dululah. Sebab dia dah awal-awal begitu tarik sokongan. Dia kata tarik sokongan. Tengku Razak dah dapat membaca tentang percaturan politik daripada pimpinan daripada PBM ni. Sebab dia kata tarik, Tengku Razak tetap bila gua musang. Kemudian yang terbaru yang kita dengar tu Ahli Parlimen Cameron Highland, Saudara Ramli Makno. Jangan lupa beliau latar belakangnya lah sebagai antara pegawai tinggi polis. Sebelum masuk dalam politik, beliau ada semangat jati dirinya. Sekali dia cakap, itulah. Walaupun orang kata mungkin tarik balik, buat U-turn lah. No. Dia ada jati diri. Dia mantan pegawai tinggi polis. Yang satu-satunya warga daripada Bumi Putra asli yang dapat kenaikan pangkat sebegitu tinggi dalam pasukan polis. Dan tentulah beliau mempunyai jati diri yang kukuh, yang diasuh dalam pasukan polis. Jadi bila dia kata itulah.
Bukannya kata boleh dibeli. Orang yang tidak boleh dijual beli, yang tidak akan meletakkan sebarang harga kepada sebarang keputusan yang dibuat. Ini saya berkali-kali saya katakan bahawa saudara Tuan Tuan Ramli Makno, ahli Parlimen Cameron Highland. Kemudian begitu juga dengan Setiausaha Agung UMNO sendiri. Takkanlah Datuk Ahmad Maslan ni tak nak berserta dengan Presiden. Beliaulah Setiausaha. Kemudian Dr. Samsul Nasarah yang telah pun meletakkan jawatan. Begitu juga dengan Saudara Alimin daripada Kimanis dan Bung Mokhtar. Tu agaknya esok pagi PM Abah kau ni nak menghadap Agung untuk mesyuarat kabinet ke? Dia masuk kabinet, dia kena jumpa Agung lah. Tak tahulah. Agung akan tanya lah sebab Agung dah terima benda tu. Apa dah cerita ni? Itu dia punya penjelasan begitu. You have to answer lah. Jadi Saleh Talib Pasir Salak tu macam mana? Pasir Salak dia tak ada keputusan lagi. Biarlah dia cara dia. Jadi saudara Zul Mesra 14 orang dah cukup. Memang 14 orang dah cukup dah. Jadi sekarang ni saudara, apabila ahli UMNO yang menarik diri ni seramai 14 orang tu, dia memaklumkan kepada speaker. Ini cara dia sebenar-benar saudara. Baru ada nampak dia punya cara dia. Bukan sembrono begitu, bola berdua tarik mana Tasib Bodi jadi. Tidak. Apabila mereka menghantar surat kepada speaker. Okey? Bila speaker dapat beserta dengan nama-nama dalam SD ini, maka speaker perlu membuat pengiraan head count. Jadi kalau ternyata Tan Sri Muhyiddin tidak mempunyai keabsahan, tak ada cukup jumlahnya, maka dia terpaksa sembahkan pada Agung, mengesahkan. Dan ini boleh dibuat. Kerana tak boleh lah kita kata nak sokong kerajaan melalui SD. Tak ada dalam perlembagaan. Jadi di bawah artikel 43.4, jadi kalau sah Perdana Menteri itu hilang majoriti, maka seluruh kabinet kena berhenti. Perdana Menteri kena berhenti. Bila dia berhenti, maka terus semua menteri-menteri yang ada pun akan diberhentikan. Sebab itu saya katakan bahawa ahli-ahli parlimen kita yang bergelar menteri ini sedar dirilah. Tapi bagaimanapun saya mengharapkan kali ini Datuk Seri Presiden dia akan kekal kukuh pendiriannya. Tak ada lagi lah. Jawapannya kita dah bagi masa terlalu panjang. Akhirnya tiada maaf bagimu lah. Kerana kena ingat saudara, bila seluruh kabinet kena tak jawatan, maka it is depend entirely sepenuhnya pada kuasa Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong untuk melantik siapa sahaja yang pada pemikiran baginda boleh mendapat sokongan daripada kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Ini yang saya katakan malam tadi. Betul, tapi banyak orang kata kalau itu keadaannya, maka tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim berpeluang sebab beliau mempunyai sokongan sejumlah 107. UMNO cuma ada 40 saja dulu, sekarang ni ada 14 orang lah. Ya, memanglah kita kumpulan kecil. Tetapi bukan kuasa kita, bukan kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak boleh menuntut yang bukan-bukan. Tak. Ini absolute power of the king. Saya yakin Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong tentulah lebih bijak untuk memikirkan siapakah calon yang terbaik untuk mentadbir negara. Sebab sekarang ini macam saya kata tadi, negara dalam keadaan yang tertekan. Dalam keadaan ekonomi yang merudum begitu teruk. Dia dalam keadaan begini, something to be done. Saya berkeyakinan dalam keadaan begini, mungkin ya, jangan ini bukan apa saudara ADCDC reject semua kata. Memang kena kata-kata ni kena reject. Saudara ZZ pengkhianat UMNO MP ni jangan disokong, betul. Dan saya nak nyatakan dalam keadaan begini besar kemungkinan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong akan memanggil UMNO dan Parti Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata ada 107 orang. Walaupun dinafikan macam-macam, saya kiraan saya mesti 107 orang. Dan daripada UMNO memanglah kita ada 14, mungkin 17. Saya beranggapan 17. Kalau 17 campur dengan 107, sudah ada 124. Sudah cukup untuk menubuhkan kerajaan. Dalam keadaan begini, saya berkeyakinan, tentulah tuanku kata, why not? You tubuhkan satu kerajaan, tapi let's Yang Maha Mulia Tengku Razali sebagai Perdana Menteri, you bantu dia dalam tempoh ini untuk memperbetulkan ekonomi. Saya rasa ini yang cadangan terbaik. Pandangan saya lah. Sebab dari usianya, pengalamannya,
Jadi lepas tu bersama-sama dengan Datuk Seri Najib. Tak, ini keadaan supaya untuk membina balik bukan senang saya. Saya nak bagi tahu untuk dalam tempoh 100 hari ataupun dalam tempoh 200 hari belum pasti kerosakan yang berlaku pada ekonomi negara, yang kesukaran yang dihadapi oleh rakyat belum pasti boleh diperbaiki untuk kita dapat balik suasana sebagaimana sebelumnya. Belum pasti. Cuma sekarang ini kita kena nak rukai satu persatu. Pertama, rakyat perlu diberi semula kebebasan untuk mencari penghidupan. Ini syarat wajib. Saya akan berusaha dengan saudara semua, kita akan menuntut kalau ada pimpinan baru supaya rakyat dapat diberi kebebasan semula untuk membina kehidupan, untuk memperbaiki ekonomi, untuk bekerja. Ini yang mana kerja sendiri ni, boleh meniaga. Jadi berartinya dibebaskan daripada dikurung dalam rumah. Satu. Dan dipertingkat lagi imuniti, cara macam mana kita nak mengawal agar diaspora ataupun jangkitan virus corona ini dapat dikurangkan. Bukan hanya duduk di rumah saja. Jadi Kementerian Kesihatan mesti mencari lagi ubatnya, vaksin dan sebagainya. Kemudian menjadi tanggungjawab kerajaan memberi injection ataupun memberi bantuan awal bagi mereka yang mahu memulakan kehidupan yang mana yang berniaga. Kalau mereka jual goreng pisang tu, dia perlulah sekurang-kurangnya RM500 untuk beli balik tong gas, untuk beli balik goreng pisangnya, untuk beli minyak, sekurang-kurangnya RM500. Menjadi kewajipan. Saya berkeyakinan pimpinan akan datang akan melihat semua itu. Jadi daripada segi itu dari segi ini modal awal. Begitu juga Makcik Limah yang meniaga meniaga nasi lemak, cari bagi modal. Begitu juga dengan IKS, industri kecil dan sederhana, mesti diberi injection modal awal supaya darah dalam badan ini dapat berkembang. Dan ini saya minta saudara bersama dengan saya, bila saya lontarkan ini, saudara nyatakan persetujuannya. Dan saya yakinlah kalau bersama-sama kita menyantuni, ada yang Muhammad Malik Tengku Razali, ada Datuk Seri Najib Tun Razak, adanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden UMNO, dan matlamatnya tak lain dan tak bukan adalah untuk rakyat. Semata-mata untuk rakyat. Sebab sekarang ni macam saya kata tadilah, bahawa untuk memperlihatkan pada dunia awam belia hanya sekadar SD, itu cerita kartun. Tapi apabila Datuk Seri Zahid telah pun menghantar kepada speaker Dewan Rakyat menyatakan ini senarai ahli-ahli yang telah pun menarik sokongan, maka speaker kena semak balik. Betul. Jadi jumlah dapat berapa? Kalau dapat jumlah 14, sekarang ni sokongan itu dapat berapa? Mungkinlah 114. Tolak 14, tinggal 100. Maka dengan sendirinya hilanglah keabsahan Tasimuddin dan Kerajaan Perikatan Nasional untuk memimpin negara. Dan ini juga speaker menjadi tanggungjawab speaker untuk membentangkan kepada Agong. Saudara Zainal Arifin, apa lagi? Saya tengok kalau ada teman-teman yang bilang, takkanlah Agong nak lantik Najib yang ada kes. Sebab saya kata tadi, bukan lantik Datuk Seri Najib. Masing-masing ada latar belakangnya, tetapi ini adalah satu pakatan yang saya nampak. Pandangan saya. Saudara jangan pula ambil ini sebagai satu kenyataan yang besar. Tidak. Saya melihat sekarang ni untuk ekonomi. Saudara anak-anak muda mungkin tak faham, mungkin saudara tidak berkesempatan membaca, kerana bila yang Muhammad Malik Tengku Razali menentang Tun Dr. Mahathir dulu, dan bila dikalahkan dengan kepelbagaian cara apa semua, maka sejarah latar belakang Tengku Razali dipadamkan secara total, dan diwujudkan macam-macam yang negatif pasal Tengku Razali. Sebenarnya realitinya, kalau orang yang lama, dia tak boleh menafikan what have Tengku Razali done untuk membina ekonomi negara. Sebab itu orang-orang zaman tahun 70-an 80-an menggelarnya sebagai seorang arkitek ekonomi negara. He is the economics the country economics architect. Dia adalah membina ekonomi bangsa, membina ekonomi negara. Tidak ada meletakkan tentang resis dan sebagainya. Sebab itu saya berkeyakinan warga, pimpinan daripada DAP pun akan menyokong mereka yang sempat membaca sejarah yang Muhammad Malik Tengku Razali. Mereka ada penghormatannya. Dan
kalau beliau mengemukakan pandangan dan sebagainya dengan adanya dukungan daripada teman-teman daripada Parti Keadilan. Matlamat kita sekarang bukan soal parti sekarang ni, untuk membina ekonomi dulu. Kita bangunkan sebuah negara. Dah kita unggul balik besok, panggil pilihan raya, berlawanlah balik, tak ada masalah. Tapi matlamatnya, jangan dihancurkan negara kita ini. Apa yang berlaku sekarang dalam pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional, ekonomi kita hancur. Kita sekarang ni dalam keadaan yang tak bermaya. Apa pun dah tak boleh buat sekarang ni, it's a standstill. Dunia tidak menghormati kita, pelabur hilang, dan kita dalam keadaan yang tercorot. Bagaimana kita harus membina balik. Dan inilah task yang paling berat saya. Dan saya berkeyakinan kalau diberi kesempatan pada Muhammad Tengku Razali, dibantu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana antara dia berdua ni ini pasangan yang lama yang baik. Orang yang bertanggungjawab membawa masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam UMNO adalah Tengku Razali. Orang yang bertanggungjawab mendidik Yang Berhormat Datuk Seri Najib dalam politik dan ekonomi adalah Tengku Razali. Ini sejarahnya mungkin saudara tak tahu. Jadi bagi saya, tentulah Durian Mahamulia Pertuan Agong akan melihat keadaan begini. This is a time. Why not? All of you all, join together, wujudkan satu masa depan negara yang baik. Kemudian bertandinglah lepas tu pilihan raya. Kita akan bincang lagi malam ini, malam besok. Terima kasih Jcom kerana anda berjaya merosakkan saya punya program yang begitu hebat. Tak apa. Moga rezeki yang anda dapat daripada kehancuran, daripada mengelabukan yang membuatkan warga saya pening, celari sana lari sini. Moga-moga rezeki anda itu halal agaknya. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbahagia.